Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua boleh dengar tak suara saya? Jelas tak? Jelas ni, jelas. Jelas, Miss. Alright. So sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, mari kita sama-sama bacakan doa. Jadi persilakan Zikir rohani untuk baca doa. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام الشيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Syed Hafiz. Okey, jadi apa khabar semua? Saya rasa masa dah lama tak jumpa. Semua sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Cik Miss. Syukur kepada ilahi, Miss, masih diberi kekuatan. Masih kuat nak habiskan puasa semua? Kuat lagi, Miss, kuat lagi, Miss. Lagi Okey, jadi hari ni dah berapa hari Ramadan? Dah berapa Ramadan hari ni? Ingat tak? 22 Miss. Berapa bulan? Berapa? 22. Ya, betul. So lagi berapa hari saja lagi kita akan menyambut Aidilfitri. Jadi yang kat kampus bila boleh balik kampung? 9.10, Miss. Ahad depan. Ahad depan. Confirm semua boleh balik kampung? Ke ada yang sangkut kat kampus nanti? Semua baliklah nanti kan? Ada yang duduk kampus tak? Ada orang ke tak ni? Yang balik kampung balik mana? Selangor. Balik Selangor lagi? Mana? Asyikin mana? Seremban. Seremban. Okey, lagi ada negeri lain? Semua area di sini ya? Tak ada yang Pantai Timur ke, Utara ke, Sabah Sarawak tak ada ya? Yang Sabah Sarawak semua kat rumah kan? Yes. Yang duduk Sabah buka hari ni pukul apa? Yang Sarawak buka puasa hari ni pukul apa? Sabah 6.24. 6.24? Oh, jadi kita kena habiskan kelas sebelum orang Sabah berbuka puasa. Kalau tak nanti dia kena buka puasa sambil kelas. Okey, jadi sebelum kita mulakan kelas, saya nak ambil attendance dulu. Okey, mana nama yang saya sebut? Kalau ada, katakan ada ya. Okey, pertama, Nur Hazira. Ada, Miss. Nur Nabiha. Ada, Miss. Nur Rashida Izzati. Ada, Miss. Putri Nur Anatasha. Okey, Syafiqah Syamimi. Saya, Miss. Syed Hafiz ada. Alia Nabila. Saya, Miss. Nur Adlin Khairina. Saya, Miss. Nur Aida Syafida. Aida ada Aida. Okay, Nur Alia Natasha. Ada, Miss.
Nur Fatihah Nafisa. Saya Miss. Nurul Ashikin. Saya Miss. Muhammad Arif. Saya Miss. Muhammad Fakhur Razi Lutfi. Saya Miss. Nuri Nadira. Naili Nazura. Saya Miss. Okay, Nur Asma Syazwani. Saya Miss. Nur Husna Syahida. Husna. Nur Eliana. Saya Miss. Okay, Nurul Jannah. Saya Miss. Okay, Rashidah Nordiana. Saya Miss. Siti Nur Ain Ashikin. Ashikin ada Miss, mic dia rosak. Alright. Wan Nurul Farisha. Saya Miss. Adrin Hafiz. Saya Miss. Akmal Lutfi. Saya Miss. Hakim. Ada. Intan Nomawada. Ada Miss. Adam. Saya Miss. Muhammad Firdaus. Firdaus ada. Saya ada ni. Rashad Daniel. Ada Miss. Alright. Okay, Aida tadi datang ke tak Aida? Saya Miss. Alright. Nurul Husna? Husna Syahidah. Ya. Ada tak? Ada saya. Sorry Miss. Okay. So hari ni seorang tak datang, Putri Nur Anatasha. Okay, jadi kita akan berbalik kepada presentation. Untuk presenter saya harap bersedia. Jangan ada tak datang ke hilang-hilang lagi. Okay, so hari ni saya nak tanya, untuk konsep sendiri dah present belum? Adam dengan Daniel? Belum lagi Miss. Belum kan? So nanti turn awak last sekali sebabnya nanti kawan-kawan awak drag nanti. So group awak last sekali. Alright? Okay Miss. Okay. Untuk presenter hari ini, Nur Asma Syazwani dengan Naili Nazura. Dah bersedia? Ya Miss. Okay. Ya Miss. Okay, so saya harap semasa presenter bentang, semua boleh bagi perhatian. Okay, habis je presenter, akan ada sesi soal jawab. Saya tak nak lambat-lambat yang jawab tu ataupun lambat-lambat yang tanya tu. Terus laju-laju sebab kita nak habis kelas cepat. So satu kumpulan untuk presenter, saya bagi masa 30 minit. Boleh? 30 minit tu termasuk bentang dan juga sesi soal jawab. Alright? Boleh? Boleh Miss. Okay. Jadi saya persilakan Nur Asma Syazwani dan juga Naili Nazura untuk membentangkan tajuk prinsip dan falsafah kaunseling. Assalamualaikum pada Miss dan semua. Hari ini nama saya Naili Nazura binti Jasni dari kumpulan 5 HPD 119B bersama saya dengan Nur Asma Syazwani binti Muhammad Zizali Nordin. Tajuk pembentangan kami ialah prinsip dan falsafah bimbingan dan kaunseling. Prinsip bimbingan merupakan satu sistem tanggungjawab bersama yang mengutamakan perkembangan individu yang berasaskan proses perlakuan individu. Walaupun buat secara kelompok yang besar, namun kita perlu tahu apa kehendak mereka yang merujuk kepada klien. Prosesnya juga berterusan dan biasanya untuk semua pelajar. Seterusnya,
Prinsip-prinsip kaunseling diberikan kepada orang yang normal. Hubungan interaksi berasaskan kemesraan dan kepercayaan yang penting. Hubungan interaksi ini hubungan antara klien dan juga kaunselor. Ketiga, membantu klien untuk membuat keputusan berdasarkan kata-kata hikmah, iaitu kaunselor ibarat torchlight. Kaunselor percaya seseorang itu haruslah mempunyai peluang kebebasan untuk memilih maklumat dan kejayaan. Prinsip-prinsip kaunseling ini adalah daripada Profesor Puan Seri Datuk Dr. Hajar Mizan Adliah Ahmad Ibrahim, seorang pensyarah di Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan USIM, dan juga daripada Dr. Halimatun Halaliah, merupakan seorang penulis buku Issues in the Counselling di UPM. Prinsip bimbingan dan kaunseling. Yang pertama ialah peluang. Individu yang bermasalah diberi peluang untuk mendapatkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Yang kedua ialah tanggungjawab bersama. Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling merupakan tanggungjawab bersama untuk mewujudkan masyarakat yang prihatin dan harmoni. Seterusnya ialah mengikut prosedur atau tata cara. Ini adalah menyebabkan perancangan secara sistematik dan lebih teratur yang akan memberi kesan yang lebih efektif. Selain itu, hubungan mesra dan kepercayaan. Ini adalah untuk memudahkan atau memberi keselesaan kepada klien. Seterusnya, tidak boleh dipaksa. Kaunselor tidak memaksa individu untuk melakukan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Itu adalah mengikut kehendak individu tersebut sendiri. Seterusnya dijalankan di bilik khas. Ini adalah untuk menjaga privasi klien dan keselesaan klien. Seterusnya diurus mengikut etika. Ini juga adalah demi memelihara hak klien. Maklumat yang dikongsikan oleh klien adalah sulit dan boleh didedahkan pihak bersama yang membantu dengan persetujuan klien tersebut sahaja. Seterusnya dijalankan di situasi persendirian. Ini adalah untuk mengekalkan privasi klien dan memberi keselesaan juga kepada individu untuk menceritakan masalah mereka. Seterusnya merancang tindakan susulan. Ini adalah untuk berbincang cara untuk mereka untuk menyelesaikan masalah mereka. Seterusnya diuruskan oleh kaunselor yang bertauliah dalam menyelesaikan masalah. Next. Falsafah bimbingan dan kaunseling ialah satu proses pendidikan yang berlanjutan tersusun sistematik yang membantu seseorang melalui usaha sendiri untuk membantu seorang individu. Kata-kata ini adalah daripada Profesor Othman Mohamed, iaitu kaunselor bimbingan dan kaunseling daripada Universiti Putra Malaysia. Falsafah bimbingan dan kaunseling. Yang pertama, seseorang yang mempunyai masalah atau menimbulkan masalah perlu yang memerlukan bimbingan daripada seseorang untuk menjadi seseorang yang lebih berguna dan meringankan beban seseorang. Seterusnya menggalakkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan tanpa rasa putus asa dan melahirkan insan yang harmoni dan berfikiran positif. Ini kerana individu merupakan pewaris negara. Kesimpulannya, mereka hendaklah perlu menjadi manusia yang lebih berguna untuk masa yang akan datang supaya masyarakat sejagat akan lebih maju dan harmoni. Sekian, terima kasih. Itu sahaja ke? Ya, Miss. Okey, buka pada sesi soal jawab. Kawan-kawan lain boleh tanya soalan pada presenter. Saya Nurusna Syahidah binti Johari. Saya nak tanya,
Macam mana nak bina kepercayaan antara kaunselor dan klien? Terima kasih. Presenter boleh jawab soalan? Boleh Miss. Yang pertama, kaunselor tidak boleh memaksa seseorang untuk menjalankan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, dan kaunselor hendaklah meyakinkan klien tersebut bahawa dia seorang yang ikhlas, sudi untuk membantu supaya klien tersebut lebih berasa selesa dan menghayati cerita dan masalah klien tersebut. Okey, terima kasih. Sama. Saya Akmal Lutfi bin Muhammad nak bertanyakan kepada ceramah pula, kepada pembentang, tadi yang katanya ibarat torchlight tu, boleh terangkan lebih mendalam tak? Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk soalan itu. Bagi saya kaunselor ibarat torchlight ni seperti guru ibarat lilin untuk pelajar. So kaunselor ni merupakan seseorang yang menjadi sebuah torchlight. Mana ya terang? Ya. Memberi semangat kepada klien tersebut untuk kalau jika dia mempunyai masalah, dia hendaklah kaunselor akan membangkitkan dia punya semangat, and so jadi dia sebagai pembangkit untuk diri klien dia sendiri. Faham tak? Okay, terima kasih. Sama. Okay, lagi? Baru 2 soalan ni, ada lagi tak? Saya nak tanya, apa jadi kalau kaunselor tu dia bagi tahu masalah pasal klien dia dekat orang lain tapi dia tak bagi tahu nama klien je. Dia macam ceritakan masalah klien dia dekat orang lain tanpa sebut nama klien dia. Presenter boleh jawab? Sekejap Miss. Okay. Presenter boleh ke? Kalau tak boleh skip soalan, nanti saya bantu. Skip soalan. Okay. Okay, next soalan lain. Saya nak tanya, saya ada bilang, so soalan saya, perlu ke untuk seseorang individu dapatkan hikmat counseling walaupun dia merasakan dia tak hadapi masalah? Saya rasa bagi pendapat saya boleh. Perlu juga. Macam mana jawapannya?
Boleh sahaja kerana kaunselor bukanlah untuk orang yang punya masalah sahaja. Okey, lagi soalan lagi? Saya Nurashida Izzati binti Kaibari dari grup 6 nak tanya prinsip-prinsip tadi tu boleh pakai untuk sebuah institusi ke? Prinsip yang mana satu? Semua. Boleh. Nurashida Izzati yang tadi. Ya. Boleh pakai dekat semua institusi. Okey, terima kasih. Sama. Okey, lagi? Saya ada soalan. Nama saya Muhammad Firdaus. Saya nak bertanyakan kepada presenter, selain di UiTM, di mana lagi yang saya boleh dapatkan khidmat kaunseling? Maknanya kalau kata sekarang ni, waktu sekarang ni kita nak ke UiTM pun susah untuk jumpa kaunselor. Kan? Selain daripada UiTM tu, kat mana lagi yang saya boleh dapatkan khidmat kaunseling? Okey, khidmat kaunseling ni sebenarnya bukan just untuk institusi je, dia banyak lagi dekat luar. Kalau daripada portal rasmi JPA pun ada tentang di mana boleh dapat perkhidmatan kaunseling. Jawab tak? Boleh terima. Terima kasih. Sama. Saya ada soalan. Saya Rashidah Nurjana. Saya nak tanya, selain daripada memberi kaunseling, memberi khidmat kaunseling terhadap pelajar, apa lagi khidmat lain yang boleh kaunseling berikan? Kaunseling dia banyak perkhidmatan selain dalam menyelesaikan masalah, dia ada juga dalam kerjaya macam Miss Aina pernah sebut and kaunselor lain pun pernah sebut yang kalau macam nak tentukan kerjaya sendiri. Lepas tu untuk hari tu Miss Aina pun ada cakap pasal target macam mana akademik and siasat diri. Selain pasal rumah tangga pun ada. Faham tak Rashidah? Jelas. Okay, terima kasih. Sama. Saya nak tanya, saya Sa'ad Ashraf. Sekiranya macam saya datang berjumpa dengan kaunselor tu untuk mendapatkan pandangan atau macam kita ada masalah, kita nak minta tolong kaunselor kan. Adakah saya ni akan dicop sebagai seorang yang bermasalah? Macam mana ulang balik boleh tak? Sekiranya macam saya datang jumpa kaunselor tu nak dapatkan pandangan dia. Adakah kita ni dianggap macam orang yang bermasalah? Tak. Bila kalau untuk mendapat pandangan itu adalah bukannya individu yang bermasalah. Faham tak? Faham. Terima kasih. Saya nak tanya, saya Nur Fatihah Nafisah. Pada pendapat anda, kenapa sebelum sesi kaunseling dijalankan, kaunselor perlu memberi keterangan dahulu? Keterangan supaya tidak, terima kasih.
Boleh jawab, boleh jawab. Jawab Nelly, Asma. Supaya tidak berlaku salah faham antara klien dan juga kaunselor. Bagi pendapat saya lah. Menjawab ke Fatihah. Menjawab. Okay, lagi. Ramai lagi tak tanya ni. Tanya lagi. Satu soalan lagi. Sebelum saya bantu Nelly dengan Asma untuk jawab semua soalan-soalan yang awak kemukakan ni. Tak ada rasanya Miss. Dah tak ada soalan ke? Macam tak ada. Alright. Okay, terima kasih kepada Nelly dan juga Asma di atas pembentangan tadi. Short and simple. So saya akan bantu Nelly dan juga Asma untuk menjawab soalan yang telah dikemukakan oleh rakan sekelas. Okay, pertama sekali. Soalannya ialah berkaitan dengan bagaimana kita nak bina kepercayaan di antara kaunselor dan juga klien. Okay, untuk buat sesi kaunseling ni, kita tak ada, kalau buat sesi kaunseling, kaunselor tak akan terus jump into the problem ataupun masalah yang klien nak share. Kita akan bina repo. Repo ialah term untuk binakan hubungan kepercayaan di mana kaunselor akan tanya sedikit tentang latar belakang klien ataupun buat sedikit aktiviti. Contoh mungkin kita ada bermacam-macam ujian inventory kan. Mungkin kita buat aktiviti buat inventory ataupun buat ujian terapi seperti buat terapi melukis ke terapi muzik untuk bagi keselesaan kepada klien terhadap kaunselor. Kemudian bila klien dia dah mula percaya kepada kaunselor, barulah kita mulakan sesi kaunseling secara lebih mendalam. Kita akan terus fokus isu yang dia nak bincangkan dalam sesi kaunseling. Sebab itulah untuk sesi kaunseling ni kita tak boleh buat sekali je. Contoh sekali datang, terus bincang-bincang, terus cari penyelesaian. Tak boleh. Dia kena ada beberapa siri. Mungkin paling minimal ialah 3. Iaitu pertama, sesi perkenalan, kita akan bina repo, bina hubungan kepercayaan, kemesraan di antara kaunselor dan juga klien. Kemudian bila kita dah percaya antara satu sama lain, untuk sesi yang kedua, baru kita ceritakan masalah. Okay, apa masalah klien? Klien nak cerita apa dengan kaunselor? Apa matlamat klien dalam sesi kaunseling? Kemudian sesi yang ketiga, baru kita bincangkan pelan tindakan. Okay, apa cara-cara ataupun perancangan yang klien boleh lakukan untuk capai matlamat sesi kaunseling dia. Okay, itu yang pertama. Okay, soalan yang kedua berkaitan dengan apa yang dimaksudkan dengan kaunselor torchlight tadi tu. Yang presenter kata seperti guru ibarat lilin kan. Okay. Maksudnya kaunselor sebagai pemudah cara, pembimbing, facilitator, guru yang akan bimbing klien untuk bantu dia jelaskan dia apa sebenarnya isu dia, apa sebenarnya masalah dia, apa yang dia nak sebenarnya. Bila dia dah jelas apa yang dia nak, baru kita boleh bantu dia macam mana dia nak capai kehendak dia, matlamat dia. Dan semua pelan tindakan ini dilakukan oleh klien. Kaunselor tak boleh bantu dah, kaunselor hanya bagi pandangan, bagi bimbingan, buka jalan. Tapi yang akan buat tindakan ialah klien sendiri. Jadi kalau klien tak buat, contoh kalau awak datang sesi kaunseling, awak dah cerita macam-macam dengan kaunselor dan kita dah cari jalan penyelesaian ataupun pelan tindakan tapi awak tak jalankan, maka semua tu akan jadi sia-sia. Sebab itulah kaunselor ibarat torchlight, itu sebagai pembimbing, facilitator kepada klien untuk cari jalan penyelesaian. Okay, faham tak? Faham tak kenapa dia torchlight? Faham, Miss. Alright, good. Okay, yang kedua, seterusnya ketiga, macam mana kalau kaunselor cerita dekat orang lain tentang masalah klien,
Tapi kaunselor tak sebut pun nama klien tu. Adakah ia satu yang salah etika ataupun tidak kan? Okey. Untuk jalankan sesi kaunseling, untuk sesi kaunseling sebenarnya kaunselor terikat dengan etika kaunselor. Kita ada etika daripada Lembaga Kaunselor Malaysia dan juga American Counselling Association. Satu dunia guna benda ni. Alright, di mana dalam etika tu kaunselor tak boleh cerita masalah klien kepada sesiapa melainkan kalau isu ataupun masalah yang klien kongsikan tu sangat berat ataupun boleh memudaratkan diri klien, diri kaunselor ataupun diri orang lain. Contohnya isu seperti mungkin dia nak bunuh orang atau nak rogol orang, nak mengkhianati orang lain kan. Jadi isu tu melibatkan orang lain. So kita sebagai kaunselor, saya sebagai kaunselor kena ambil tindakan untuk bagi tahu kepada pihak yang berkuasa. Sebagai contoh, mungkin polis, mungkin peguam, mungkin ibu bapa, pihak lain yang berkaitan dengan isu yang klien bincangkan. Sebab itulah kaunselor tak boleh sewenang-wenangnya hebahkan cerita klien. Alright, kalau kat sekolah dulu siapa ada pengalaman jumpa kaunselor, cerita masalah dengan kaunselor dan tiba-tiba kaunselor tu pecahkan rahsia dia. Kaunselor cerita dekat mungkin cikgu-cikgu lain ke pasal dia. Siapa ada pengalaman macam tu? Okay, sekolah saya ada. Okay, Akmal pernah. Okay, apa perasaan Akmal bila mana kita share masalah kita dengan seorang yang kita percaya tapi sebenarnya cerita kita ataupun isu tu dah tersebar dah. Orang lain tu tahu. Apa perasaan Akmal? Dia jadi, bagi saya dia macam amanah yang kita bagi tu dia tak simpan baik-baik. Jadi dia rasa dikhianati dia. Betul? Kalau kita cerita dengan orang lain pun tak kisahlah bukan kaunselor sekalipun, contoh cerita dengan kawan awak dah cerita sehabis dah ni, segala-galanya dah share tapi rupa-rupanya dia cerita dengan orang lain, mesti awak rasa sedih, rasa kecewa, rasa malu. Macam tu juga pengalaman-pengalaman yang mungkin selain pada Akmal ataupun orang lain pernah hadapi di mana kaunselor, contoh kaunselor sekolah ada cerita dengan orang lain. Itu yang menyebabkan orang ada stigma yang bila kita pergi sesi kaunseling ni akan ada potensial cerita ataupun masalah kita akan dihebohkan. Tapi sebenarnya tak semua kaunselor macam tu. Awak kena buang mindset tu, buang stigma tu. Ada juga kaunselor yang terikat dengan etika kaunseling. Sebab apa tau? Sebab apa yang kaunselor-kaunselor yang mudah nak cerita ke orang ni? Sebabnya mereka bukan kaunselor berdaftar. Kalau siapa yang menjadi kaunselor berdaftar, dia terikat dengan etika. Contohnya etika kerahsiaan, dia tak boleh cerita dengan orang lain. Kalau once dia cerita, dia boleh, ataupun klien tu boleh saman dia. Klien tu boleh report dia. Tapi kalau kaunselor yang tak ada lesen, yang tak berdaftar ni, itu yang dia tak takut. Dia boleh cerita-cerita dengan orang. Sebab itulah kalau boleh, seboleh-bolehnya, andai kata awak berminat nak buat sesi kaunseling, awak berminat nak jumpa dengan kaunselor, awak check dulu, kaunselor ni ada lesen ke tak? Kaunselor ni dia berdaftar ke tidak? Ini untuk keselamatan klien. Alright? Okay, yang seterusnya ialah perlu ke kaunseling walaupun tak ada masalah? Okay, ini pun salah satu stigma di mana orang fikir datang sesi kaunseling ni mesti orang yang bermasalah je. Tak semestinya. Sebenarnya sesi kaunseling ni satu platform untuk awak bantu diri awak, untuk awak tingkatkan diri awak. Okay, ada orang datang sesi kaunseling untuk share masalah dia. Tapi ada juga orang datang sesi kaunseling dia nak tahu macam mana improve diri dia. Kita boleh bimbing dia, okay, bagaimana nak tingkatkan keyakinan diri. Okay, macam mana nak buat self grooming, macam mana nak bantu dari segi presentation kat kelas ke, macam tu. Tak semestinya share atas masalah-masalah personal ataupun isu-isu yang kompleks. Sebab tu kita ada bimbingan dan kaunseling. Awak kena bezakan apa itu bimbingan, apa itu kaunseling, apa itu psychiatrist ataupun psikoterapi. Tiga-tiga tu ada beza. Di mana kalau bimbingan ni semua orang boleh bagi bimbingan. Contoh cikgu ke, pakar motivasi ke, doktor, semua orang boleh bagi bimbingan. Dan selalunya topik-topiknya general. Contoh pengurusan masa, pengurusan keuangan, okey, bagaimana tingkat keyakinan diri. Itu bimbingan. Dan selalunya dalam kelompok yang boleh dikatakan besar, contoh 30 ke 60 orang. Orang bagi-bagi talk tu kan, yang awak tengok ke TV ke kat radio, tu namanya bimbingan. Kalau kaunseling, kaunseling ni dia hanya bantu orang normal yang ada isu. Contoh masalah ataupun contoh
nak tingkatkan diri dan sebagainya. Okey, kemudian ia hanya boleh dilaksanakan oleh kaunselor berdaftar sahaja kalau sesi kaunseling ni. Orang-orang lain contoh doktor ke pakar motivasi yang claim dia sebagai kaunselor tapi tak ada lesen pun tak boleh. Dia mestilah kaunselor yang berdaftar, yang ada lesen sahaja boleh jalankan sesi kaunseling. Kemudian sesi kaunseling ni ada juga bermacam-macam jenis. Ada 3. Yang pertama, kita ada kaunseling individu. Di mana kaunseling individu ini contoh kaunselor klien seorang. Saya, awak seorang. Itu kaunseling individu. Yang kedua ialah kaunseling kelompok. Kaunseling kelompok bermaksud kaunselor dan juga beberapa orang klien. Bagi contoh, kita ada 3 hingga 5 orang klien. Okay, duduk dalam satu bilik, kita buat sesi kelompok. Okay. Yang ketiga ialah sesi kaunseling kerjaya. Macam tadi presenter sebut, sesi kaunseling kerjaya contoh kita bincangkan tentang kerjaya. Tentang akademik awak, tentang matlamat hala tuju kerjaya, tentang cita-cita awak. Okay, itu sesi kaunseling kerjaya. Alright. Kemudian untuk psikiatris ataupun psikoterapi, okay, hanya dijalankan oleh psikiatris, iaitu doktor pakar psikiatris sahaja. Kaunselor tak boleh handle isu berkaitan dengan psikiatris. Contoh, ada masalah mental illness kan? Okay, kaunselor dia tak handle masalah mental. Dia hanya selesaikan ataupun bantu orang normal sahaja. Okay, siapa yang ada masalah mental, kita akan refer kepada doktor psikiatris. Kalau kat sini, kalau kat UiTM ni, bagi pelajar yang ada masalah psikiatris contoh, ada masalah mental contoh, depression ke, anxiety ke, personality disorder ke ataupun lain-lain, kita akan refer kepada psikiatris di klinik kesihatan masal. Kat situ ada satu doktor pakar psikiatris. Kat situlah nanti kita akan refer kes-kes mental di klinik. Okey, kemudian untuk mental, untuk psikiatris ni, dia perlu dilaksanakan oleh doktor pakar psikiatris sahaja. Macam saya katakan tadi, kaunselor ke, doktor perubatan biasa ke, dia tak boleh diagnose ataupun rawat. Okay, sebabnya ini isu mental yang hanya orang yang pakar sahaja, yang pakar dalam bidang tu sahaja boleh bantu. Okay, sebab itulah tadi saya kata untuk bimbingan, kaunseling, psikiatris, tiga-tiga, psikoterapi, tiga-tiga ni ada beza. Jadi orang yang tak ada masalah pun boleh datang sesi kaunseling, boleh jumpa kaunselor untuk bimbing. Sebab dia macam saya kata, bimbingan dia terbuka ataupun general. Isu contoh macam berkaitan masa, berkaitan pengurusan stres, berkaitan dengan personaliti diri dan juga sebagainya. Okey, yang seterusnya, macam yang tadi prinsip-prinsip kaunseling, prinsip tu semua boleh pakai dekat semua institusi. Ya, boleh pakai untuk semua institusi. Sama ada institusi yang organisasi ataupun persendirian. Sebab ada juga kaunselor yang buat klinik kaunseling persendirian. Jadi ia digunakan kepada semua setting kaunseling. Okey, yang seterusnya, di mana boleh dapatkan khidmat kaunseling. Okey, ini penting. Kita selalu ingat, okey, dapatkan sesi kaunseling ni kat sekolah, dekat universiti. Tapi sebenarnya untuk sesi kaunseling ataupun khidmat kaunseling ni kita boleh jalankan juga di setting luar. Sebagai contoh di klinik. Kat klinik pun ada kaunselor. Contoh kalau awak dah stres sangat kat rumah, kan? Kat rumah ada macam-macam masalah, ada macam-macam isu. Awak nak datang jumpa kaunselor kat UiTM tak boleh. Kat luar macam mana kan? Awak boleh pergi ke klinik. Klinik kesihatan biasa. Awak jumpa contoh, awak jumpa doktor perubatan biasa kan? Awak share dengan dia apa yang awak rasa, apa simptom-simptom. Nanti awak akan dapat refer letter untuk pergi jumpa kaunselor kat klinik. Okay, selain tu ada juga untuk setting-setting lain, contoh dekat jabatan jabatan kemasyarakatan. Okey. Kemudian AADK untuk anti dadah pun ada. Okey, selalunya yang berkaitan dengan sosial ataupun kebajikan ni dia ada kaunselor kat tempat-tempat tu. Okey. Yang seterusnya perkhidmatan lain selain kaunseling. Okey, kaunseling bukan sesi kaunseling semata-mata. Kita sesi kaunseling itu dah memang wajib lah, sudah nama pun sesi kaunseling. Selain daripada sesi kaunseling, kita ada juga contoh pentadbiran ujian inventory. Macam yang awak buat dalam counseling to you, okay, kita akan buat laksanakan ujian inventory. Kemudian kita juga disediakan perkhidmatan kerjaya. Contoh macam yang hari tu kita buat target pointer, kemudian kita nak kenal diri melalui ujian kerjaya, ujian inventory kerjaya. Okay, personality awak ni sesuai untuk kerjaya apa? Betul ke sekarang ambil engineering, nanti dah belajar nak jadi engineering? Betul ke minat subjek engineering? Contoh. Okay, jadi kat situlah kaunselor akan bantu untuk kenal diri awak, kenal minat awak, adakah ia bersesuaian dengan kursus yang awak ambil sekarang. Okay, selain tu apa lagi kaunseling buat? Okay, kaunseling juga menyediakan perkhidmatan
bimbingan macam saya kata tadi, bagi talk-talk motivasi, bagi talk-talk berkaitan dengan improvement diri. Okey, seterusnya adakah seseorang yang datang sesi kaunseling ni akan dicop sebagai seorang yang masalah? Okey, ini sama macam kalau orang yang ada masalah mental jumpa dengan doktor psikiatris, adakah akan dicop sebagai orang gila? Kita kena ingat kalau kita pergi minta bantuan, lagi-lagi dalam minta bantuan dalam setting profesional, contoh kaunselor ataupun psikiatris, itu bermaksud awak sedar yang sebenarnya diri awak ni ada masalah dan awak sedar yang diri awak ni perlu dibantu. Okey, ini satu tindakan bijak di mana kalau awak biarkan melarat, lama-lama dia akan makan diri awak. Sebab tu kita tak pelik kalau kita dengar ada orang sanggup bunuh diri, ada orang sanggup bunuh adik-beradik, ada orang sanggup tikam mak ayah. Sebab apa? Tekanan hidup. Okay, once bila kita dah kenal diri kita dah tahu yang diri kita ada masalah, cuba cari solution. Macam mana? Okay, kalau kita rasa buntu sangat, kita sampai tak tahu ni apa sebenarnya masalah dalam diri kita, apatah lagi nak cari jalan penyelesaian, okay, jumpa dengan kaunselor. Kalau ada masalah mental, jumpa dengan psikiatris. Okay, itu satu tindakan bijak, itu satu langkah yang bijak, yang tepat di mana awak nak bantu diri awak untuk improvekan diri awak, untuk betulkan balik dan juga cari jalan penyelesaian. Sebab tu jangan takut kalau jumpa datang sesi kaunseling, jangan takut kalau pergi jumpa doktor psikiatris akan dicap sebagai seorang masalah ataupun akan dicap sebagai orang gila. Sebab kita tahu diri kita, condition diri kita macam mana. So kenapa kita nak kisahkan judgemental orang lain? Okay, kalau kita terlalu kisahkan orang lain, kita hidup untuk orang lain, maka kita tak akan bahagia. Sebabnya kita terlalu hidup dengan penilaian orang lain. Alright. Dan soalan yang terakhir sebelum buat sesi, kenapa perlu penjelasan kepada klien? Okay, untuk pengetahuan semua, sebelum mulakan sesi kaunseling, kaunselor akan bagi tahu apa perjalanan yang akan berlaku sepanjang sesi kaunseling ini. Apa syarat-syarat ataupun cara-cara prosedur macam mana nak buat sesi kaunseling ini, berapa minit, kat mana, antara siapa, berkaitan kerahsiaan. Okay, kemudian nanti bila kita dah jelaskan, kaunselor dah jelaskan, kaunselor akan minta persetujuan maklum daripada klien. Klien akan dibagi satu borang, macam ibarat macam surat perjanjian lah. Okay, klien akan baca, kemudian akan sign. Barulah kita akan jalankan sesi kaunseling. Selagi klien tak sign borang tu, selagi tu sesi kaunseling tak boleh dijalankan. Sebab apa? Dalam borang tu antaranya termaktub berkaitan dengan etika kerahsiaan. Di mana kaunselor tak boleh pecahkan rahsia ataupun tak boleh cerita kat siapa-siapa berkaitan dengan isu yang dibincangkan oleh klien kepada kaunselor. Kemudian antaranya lain berkaitan dengan andai kata klien berpotensi untuk memudaratkan diri dia, memudaratkan diri kaunselor, memudaratkan orang pihak ketiga ataupun orang lain, kaunselor berhak untuk share ataupun kongsi maklumat tu dengan orang yang berkuasa ataupun pihak yang bertanggungjawab. Sebagai contoh, katakanlah dia ada isu nak bunuh diri. Jadi kaunselor ada hak untuk bagi tahu maklumat tu kepada orang yang bertanggungjawab. Contoh, ibu bapa. Sebab apa? Kita nak prevent awak daripada mengambil tindakan yang tak betul. Okay, sebab itulah andai kata klien kata dia tak setuju, dia tak nak kisah dia ni dibagi tahu oleh orang lain, so dia takkan tanda tangan lah, dia takkan sign borang tu, sesi kaunseling pun tak boleh jalankan. Kaunselor pun tak boleh bantu klien. Sebab itulah perlunya kerjasama di antara klien dan kaunselor untuk menjalankan sesi kaunseling ni. Kaunselor tak boleh nak bantu seandainya klien sendiri tak bagi komitmen ataupun kerjasama untuk bantu diri dia. Okay, untuk berkaitan dengan falsafah kaunseling, terima kasih kepada Naili dan juga Asma atas pembincangan tadi. Okay, falsafah kaunseling tujuan utama dia adalah untuk bantu individu normal yang mempunyai isu atau masalah. Kemudian kita nak bantu dia supaya dapat bergerak positif, dapat bergerak ke arah yang lebih baik. Tak ada orang datang sesi kaunseling untuk lebih teruk, untuk dapatkan hasil yang buruk. Okay, semua orang datang sesi kaunseling mesti dia nak satu improvement yang baik. Tak kisahlah banyak ke sedikit. Better sedikit daripada tak ada apa-apa kan. Okay, sebab itulah kita dalam falsafah kaunseling ni kita nak bantu individu yang normal ni untuk keluar daripada masalah dia, untuk bantu dia, untuk bimbing dia, untuk cari jalan penyelesaian. Okay, bagi prinsip-prinsip kaunseling, okay, antara yang saya akan sentuh ialah berkaitan dengan tanggungjawab bersama.
Okay, apa yang dimaksudkan dengan tanggungjawab bersama? Macam saya katakan, tanggungjawab bersama ialah komitmen ataupun kerjasama di antara kaunselor dan juga klien. Andai kata tak ada kerjasama dengan antara kaunselor dengan klien ni, sesi kaunseling ni tak boleh dijalankan dan juga matlamat kaunseling tu tak dapat dicapai. Kaunselor sebagai contoh, kaunselor ni dah semangat, dah beria ni nak tolong klien kan. Tapi bila kita tanya diam. Kita soal jawab sepatah kan. Sudah datang sesi kaunseling tak nak datang. Dah bagi pelan tindakan tak nak buat. Jadi macam mana kita nak lihat progress diri dia tu kan. Kalau dia tak buat apa-apa, macam mana kita nak bantu dia. Okey. Yang kedua berkaitan dengan ikut prosedur dan tata cara. Okay. Macam saya ada sebut untuk kaunseling, kita tak ada main terjah terus datang buat sesi kaunseling, pumpang-pumpang cerita, tak ada. Kita datang, klien datang sesi kaunseling, kaunselor akan menjelaskan macam mana perjalanan proses kaunseling ni. Kemudian klien akan baca borang persetujuan termaklum tu. Kalau dia setuju, dia boleh sign. Bila dah sign, baru kita jalankan sesi kaunseling. Okay. Sebab tu dia ada turutan dia, ada tata cara dia, bukan main terjah-terjah saja. Okay, kemudian sesi kaunseling juga tak boleh paksa. Di mana kaunselor tak boleh paksa klien untuk teruskan sesi kaunseling andai kata klien kata saya dah tak nak dah buat sesi kaunseling ataupun saya tak nak datang sesi kaunseling. Okay, itu hak klien. Okay, klien yang berhak untuk tentukan sama ada dia perlukan khidmat kaunseling ke tak. Kita sebagai kaunselor ni, saya sebagai kaunselor ni hanya akan bantu bimbing. Alright, tapi kalau diri sendiri tak nak bantu diri sendiri, macam mana orang lain nak bantu diri sendiri kan? Sama macam kalau diri sendiri tak sayang diri sendiri, macam mana orang lain nak sayang diri sendiri? Alright, faham tak? Faham tak semua? Faham, Miss. Faham, Miss. Okay, bagus. Okay, kemudian sesi kaunseling ni dia bukan boleh jalankan di merata-rata tempat. Contoh orang buat sesi kaunseling duduk kat kafe ke, duduk kat padang bola ke. Sesi kaunseling merupakan satu hubungan menolong yang profesional, yang sistematik. Jadi kita selalunya buat sesi kaunseling di bilik. Di mana bilik kaunseling tu kita dah sediakan, klien hanya perlu datang, duduk, sembang, cerita dan kaunselor akan bantu. Okay, sesi kaunseling perlu dijalankan satu bilik khas. Dia tak boleh dibuat di merata-rata tempat. Kemudian diuruskan mengikut etika, macam saya ada sebut, kita kaunselor terikat dengan Lembaga Kaunseling Malaysia dan juga American Counseling Association. Okay, andai kata kaunselor pun manusia kan, andai kata kaunselor tu ada buat salah ataupun ada buat silap, kemudian klien nak saman, klien nak report kaunselor tersebut, boleh. Klien boleh berbuat sedemikian. Sebab apa? Sebabnya kaunselor terikat dengan etika tersebut. Dan andai kata kaunselor dengan klien ni buat sesi kaunseling, kemudian klien memberi mudarat kepada kaunselor, contoh dia ada buat ugut bunuh atau ada buat sexual harassment ke, kaunselor pun berhak untuk report klien kepada polis ataupun saman klien. Sebab apa? Sebab kita ada etika ni, kita ada undang-undang. Okay, ibarat macam lawyer, macam doktor perubatan lah, kita bukannya sembang-sembang kosong, kita ada etika yang perlu dipatuhi. Okay, kemudian diuruskan oleh kaunselor bertauliah. Macam saya katakan, untuk sesi kaunseling ataupun kaunselor ni, kadang-kadang ada juga kaunselor yang tak berdaftar, yang tak ada lesen. Ada juga kaunselor yang berdaftar dan ada lesen. Dua-dua kita boleh pergi, dua-dua ni klien boleh dapatkan khidmat mereka. Cumanya untuk lebih selamat, lebih baik untuk jumpa dengan kaunselor yang ada lesen, yang bertauliah, yang berdaftar. Sebab in case ada apa-apa yang berlaku semasa sesi kaunseling, kita tak tahu kan background klien ataupun background kaunselor tu lebih dalam. So lebih baik ataupun lebih selamat jumpa dengan kaunselor yang ada lesen. Okay. Macam saya, macam dengan Bonda Su, kami berdua ada lesen. Jadi andai kata mana-mana pelajar yang nak buat sesi kaunseling, yang nak jumpa kaunselor, boleh jumpa saya ataupun jumpa Bonda Su. Okay, faham tak untuk tajuk falsafah prinsip kaunseling ni? Faham, Miss. Okay, ada apa soalan lagi tak? Okay, ada apa-apa soalan tak berkaitan dengan tajuk ni? Tak ada, Miss. Okay, tak ada. Okay, jadi semua persoalan yang dikemukakan tu terjawab ke tak? Ke ada lagi yang macam blur-blur ataupun ada yang tak faham lagi? Untuk soalan saya tadi Miss adalah okey, terjawab, boleh diterima.
Okay. Anda kata macam Firdaus nak jumpa kaunselor, nak jumpa kaunselor yang ada lesen, seeloknya jumpa dengan kaunselor. Kalau kat luar lah, nak senang jumpa kat klinik. Kat klinik kesihatan dia ada kaunselor. Itu lebih selamat lah kalau nak jumpa kaunselor yang ada lesen. Sebab anda kata nak jumpa kat luar macam swasta kan, awak kena check dulu dia ada lesen ke tak. Kalau tak ada lesen, macam saya katalah, anda kata ada isu-isu berat, contoh ugut bunuh ke, sexual harassment ke, awak tak boleh buat apa-apa. Sebab apa? Sebab tak ada etika yang diamalkan dalam setting tu. Okay, faham tak Firdaus? Faham Miss, faham. Okay, bagus. Ada lagi tak soalan lain sebelum kita pergi ke presenter yang seterusnya? Ada tak soalan yang berkaitan dengan tajuk ni? Tak ada Miss. Okay, tak ada. Jadi boleh faham semua berkaitan dengan prinsip dan falsafah kaunseling. Saya harap tak ada lagi yang salah faham ataupun yang tak tahu lagi tentang berkaitan kaunseling sebab seminggu lepas saya tak handle kelas kan. So adalah feedback kata yang student kelas saya ni tak tahu pasal kaunseling, tak faham pasal kaunseling. So saya harap berdasarkan presentation kawan-kawan, melalui sesi soal jawab dan juga melalui penerangan daripada saya, masing-masing dah ada ilmu ataupun pengetahuan berkaitan dengan kaunseling. Okey, untuk yang seterusnya berkaitan dengan tajuk ciri-ciri dan peranan kaunselor yang efektif, Hazira dan juga Rashidah Izzati, dah bersedia ke? Dah Miss. Okey, jadi saya persilakan kumpulan 6 yang bertajuk ciri-ciri dan peranan kaunselor yang efektif. Sorry tapi design slide kita orang sama dengan presenter previously. So tapi selain tau. So saya Nursyah Zati binti Kalbari dan Nur Hazira binti Saini dari Fakulti Pengurusan Perniagaan Pengangkutan, dan kita orang pun dari kelas yang sama. So kaunselor sebenar, mana kita nak cari kaunselor sebenar? Seperti yang tadi Miss Aina ada kata, kaunselor yang slide tu cuba full screen kan, dia tak bergerak. Dah full screen. Okay, awak stop balik. Okay, awak tekan present now. Dekat your entire screen tu. Dah Miss. Okay, dah nampak dah. Teruskan. Okay. So kaunselor sebenar, macam tadi Miss Aina ada kata kaunselor yang berlesen lah yang patut kita jumpa kan. Kalau kita jumpa kaunselor yang tak ada lesen, tak tahulah dia punya ajaran tu macam mana ke apa kan. So ciri-ciri dan peranan yang perlu ada pada seseorang untuk menjadi kaunselor yang terbaik. Kaunselor ni apa? Sepanjang kita belajar pasal kaunseling ni, in general semua tahu kan kaunselor ni apa dia ni, macam ini seseorang manusia yang berperanan dan bertanggungjawab dalam usaha mengembangkan segala potensi yang ada pada seseorang pelajar itu semasa dia di sesebuah institusi. So inilah orang yang boleh bimbing pelajar yang bermasalah, bukan bermasalah macam yang dia nak macam orang lain. Contohlah saya cakap kan kat sekolah tu, sekolah ataupun universiti kan ada guru dia yang mengajar. Kalau kaunselor ni kaunselor dia bimbing kita, ada pegawai pokok dia ajar sukan. So kaunselor ni lah yang akan bimbing pelajar yang dia nak kembangkan pelajar tersebut lah. So benda tu merupakan amanat dan tanggungjawab yang perlu dipikul oleh seorang kaunselor. Macam tadi lah, amanat. So benda ni sangat penting lah. Kena pegang rahsia supaya tak sebar, and ada etika-etika itu sendiri untuk menjadi seorang kaunselor. Sebab
belajar untuk jadi seorang kaunselor. Dia ada banyak prosedur dia. Kenapa pelajar ada kaunselor? Kena ada kaunselor. Pertama, beban tugas mengajar tidak dapat memberi peluang kepada guru untuk memberi perhatian sewajarnya kepada pelajar yang masalah. Macam tadi, guru ataupun lecturer dia akan ajar pasal silibus ataupun pasal silibus kan, apa yang kita belajar sekarang ni. Pegawai pokok dia akan ajar pasal sukan ataupun hantar budak-budak yang wakil sekolah ataupun wakil universiti. Kaunselor, nilai kaunselor dia akan ajar atau dia akan bimbing pelajar-pelajar yang nakkan bimbingan lah kan. So dekat sini kaunselor ni boleh fokuskan kepada pelajar tersebut. So tak adalah guru ni, kalau guru ni lah yang ajar budak, yang ajar, yang bimbing, yang semua dia, so benda tu akan memberatkan beban lah boleh dikatakan untuk seseorang tersebut. Yang kedua, kehadiran kaunselor di sekolah-sekolah ataupun universiti dijangkakan dapat menangani masalah pelajar kerana mereka mendapat memberikan tumpuan sepenuhnya kepada pelajar. Tadilah, so kadang pelajar ni dia macam dia datang bukannya apa, dia kadang datang sebab nak perhatian, macam dia nak ada orang dengar. Maybe kawan-kawan dia tak boleh diharap, so dia nakkan orang yang lebih pengalaman macam kaunselor. Dia nak kaunselor tu dengar apa masalah dia. So dekat situ kalau kaunselor tu berikan tumpuan yang penuh kepada pelajar tersebut pun macam rasa percayalah dekat kaunselor ni. So macam tu lah create relationship kepercayaan macam tadi tu. Yang ketiga, kehadiran kaunselor di sekolah amat penting kerana selain pada menyelesaikan setiap permasalahan pelajar malah bertindak membentuk generasi yang berketerampilan dalam mencuburi segala bidang yang ada pada diri mereka. So macam kita kan dekat sekolah dulu kita ada macam-macam ujian. Dekat universiti pun ada ujian-ujian yang diberi oleh kaunselor-kaunselor untuk kita ni lebih kepada yang mana. Macam kalau time SPM dulu, time after trial SPM tu semua orang ramai yang pergi bilik kaunselor sebab nak tengok kita ni lebih kepada yang mana, nak tanya pendapat diorang, nak ambil bidang apa, lebih kepada arkitek ke, matematik ke, bisnes ke, macam tu. So dengan diorang lah kita boleh dapat kenal pasti diri kita ni lebih kepada mana. So macam mana kaunselor ni ikut tanggungjawab diorang? So sebagai kaunselor, tanggungjawabnya adalah untuk menjelaskan aktiviti bimbingan dan perundingan dengan sokongan khusus dan aktiviti ekstrakurikular. So diorang kadang dekat, kan ada dekat sekolah ataupun universiti ada provide macam ceramah ataupun ceramah ke motivasi ke untuk general kan. So diorang bagilah aktiviti tersebut supaya semua orang dapat ilmiah yang bagus lah. Menurut prinsip yang tercatat dalam garis panduan pelaksanaan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah oleh KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, mereka memberi bimbingan dan perundingan adalah proses pendidikan, proses terancang dan berterusan. Belajar perihal pengalaman, nilai, sikap dan tingkah laku yang sesuai supaya memenuhi aspek majmuk di kalangan rakyat Malaysia. So kita ni sebagai manusia, kita hidup dengan ramai orang. Lainlah kalau kita hidup sendiri kan, macam milioner ke billionaire ke, selalu hidup seorang. Tapi kita ni hidup dengan kawan-kawan, ada family and semua orang kan. So kadang ada seorang yang dia tak boleh bawa diri dia dengan ramai orang. So dekat situ lah kita jumpa kaunselor, kaunselor pun dedahkan kita macam mana kita nak sesuaikan diri kita dengan orang lain. Perkhidmatan yang diberikan kepada semua pelajar tidak kira bahasa atau agama dapat dibantu oleh perkhidmatan bimbingan ini. So tak kira lah, tak kisahlah awak ni dari apa sekalipun, kaunselor tetap akan membantu diri
diri kita sendiri untuk capai apa yang kita nak. Contoh kita ada satu masalah tu, kita bagi tahu kaunselor, so insyaAllah kaunselor tu boleh bantu diri kita. Para pelajar akan dibantu memahami diri sendiri dan orang lain dengan mendalam dan menerokai tujuan hidupnya. Di samping itu, menolong mereka memilih serta merancang hidupnya dengan berkesan dengan berorientasikan masa depan dan masa kini. So, macam kita tahulah kan, ujian-ujian yang ujian-ujian yang kita buat selama ni, yang diperbuat oleh kaunselor kita, boleh tunjuk kita ni ke arah yang mana. So benda tu pun boleh kita dapat syarata ahli lah masa depan kita, untuk masa depan kita. Saya teruskan dengan Hazira. Seterusnya ialah peranan kaunselor. Yang pertama ialah membantu perkembangan peribadi dan fizikal seseorang. Maksudnya, kaunselor akan menolong mereka mengatasi masalah sosial, masalah emosi seperti anxiety, depression, homesickness dan masalah perhubungan. Yang kedua ialah menyokong tindakan mereka dan menyelesaikan masalah yang menjadi penghalang untuk mereka berjaya. Sebagai contoh, Amira bercita-cita nak jadi accountant, tapi dia macam kurang mahir dalam bidang tersebut. Jadi kaunselor boleh tolong dia seperti menunjukkan cara belajar dengan berkesan. Dia macam mencadangkanlah cara belajar untuk dia dapat recover subjek itu. Yang ketiga ialah menolong mereka memilih pekerjaan mengikut minat dan kemampuan mereka. Saya tahu kat sini ramai je yang belum lagi ada cita-cita, termasuklah saya. Jadi kaunselor ialah antara orang yang boleh tolong kita untuk mencari kerja yang bersesuaian supaya kita tak menyesal di kemudian hari. Yang keempat ialah menolong mereka untuk mencari hobi dan minat. Contohnya kalau kita ada masa lapang, kita just tidur. Takkan kita nak tidur je sepanjang hari. Seloknya carilah hobi, macam bersukan ke, mengait, menonton movie ke, at least dapatlah sedikit ilmu. Yang kelima, membantu menyelesaikan masalah fizikal, emosi, mental yang dihadapi oleh mereka. Biasanya kaunselor akan sediakan terapi, macam menyediakan program pemulihan untuk mengatasi masalah tersebut. Kaunselor juga akan memantau dan menyimpan rekod perkembangan mereka. Yang keenam ialah memberi cadangan untuk mengatasi dan cara bersedih dengan cara yang sihat. Maksudnya kaunselor akan membantu mereka yang menghadapi masalah untuk bertenang dan bersedih dengan cara yang betul lah, supaya mereka tak melakukan hal yang tak sepatutnya. Contohnya kalau ada orang dia tengah stres, dia sedih, dia akan macam kelar-kelar tangan. So dia akan membahayakan nyawa dia lah. So nanti kaunselor akan memberitahu cara bersedih dengan sihat. Yang ketujuh ialah memberi kaunseling peribadi dari segi agama dan kerohanian. Maksudnya mereka akan memberi pandangan dari sudut agama kerana itulah yang terbaik kan, dan memberi cadangan untuk orang yang terdekat seperti keluarga dan kawan untuk menyokong mereka dari segi emosi. Yang terakhir ialah membantu menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan sendiri. Sebagai contoh, mereka yang ada masalah family tak tahu nak selesaikan macam mana, nak keluarkan kat kawan pun, kawan macam tak kisah je kan. So bolehlah rujuk kepada kaunselor kerana mereka mempunyai ilmu dan kepakaran dalam hal tersebut. Next. Seterusnya ialah ciri-ciri kaunselor. Seorang kaunselor yang berkesan ialah dia mampu membantu seseorang untuk mengenali dan meningkatkan diri untuk menjadi lebih baik dan positif serta dapat memberi manfaat kepada dirinya dan orang lain. Ciri-ciri yang pertama ialah pendengar yang baik.
Kaunselor mestilah memahami dan mendalami situasi mereka agar dapat mentafsir, seterusnya mencari jalan penyelesaian terhadap isu atau masalah yang dihadapi oleh mereka. Yang kedua ialah keyakinan diri yang tinggi. Kaunselor yang berkeyakinan tinggi, dia dapat bertindak dengan lebih tenang dan matang dan akan lebih dipercayai oleh orang yang mendapatkan perkhidmatan mereka. Yang ketiga ialah bersifat terbuka. Seorang kaunselor mestilah tidak menghukum situasi seseorang kerana kita ni hidup dalam persekitaran yang berbeza. Tak semua orang terpilih untuk diuji seperti mereka. So, jangan macam pilih kasih lah macam tu. Yang keempat ialah amanah. Kaunselor mestilah amanah dalam menjalankan tugasan mengikut garis panduan tugasan yang ditetapkan. Yang seterusnya ialah empati. Empati ialah kaunselor merasai apa yang dirasai oleh orang lain seperti penghayatan. Kaunselor mestilah mengenapikan sikap prasangka buruk. Poin ni sama je dengan poin yang satu tu, pendengar yang baik. Seterusnya nombor 6 ialah menyimpan rahsia. Kaunselor mestilah sudah sedia maklum bahawa orang yang menggunakan perkhidmatan kaunselor ni adalah orang yang sedang berusaha untuk berubah, dan ada yang di antara mereka yang sebenarnya berfikir banyak kali untuk berkongsi masalah mereka dengan orang lain. Jadi kaunselor hendaklah tidak mengkhianati kepercayaan mereka dan bantu mereka untuk menjadi lebih baik. Yang ketujuh ialah sifat terpuji. Kaunselor yang efektif mestilah mempunyai akhlak yang baik seperti jujur, adil, prihatin, ikhlas, bijaksana dan sebagainya. Yang ke-8 ialah ilmu kepakaran. Seorang kaunselor mestilah mempunyai ilmu dan kepakaran dalam bidang kaunseling agar dapat menyelesaikan masalah mereka dengan mahir dan baik. Yang terakhir ialah mudah dihampiri. Orang akan lebih memilih untuk mendapatkan kaunseling dengan kaunselor yang beramah kerana mereka akan dilayan dengan mesra dan baik tanpa menunjukkan perasaan bilik kasih. Harapan, kaunselor perlu mengadakan pelbagai program untuk memenuhi masa lapang para pelajar terutama pada waktu cuti penggal dan setelah tamat peperiksaan awal seperti ujian penilaian sekolah rendah, penilaian mendengar rendah, sijil peperiksaan Malaysia dan sijil tinggi persekolahan Malaysia. Macam kita ni lepas final lah. Peringatan, guru bimbingan dan kaunseling berkewajipan untuk melaksanakan hasrat ini dengan penuh rasa bertanggungjawab dan membuktikan bahawa peranan guru kaunseling sebagai struktur sokongan sekolah tidak boleh diabaikan. Next. Kami nak kongsi sedikit kata-kata inspirasi dari Kim Namjoon, terlebih dikenali sebagai RL dari grup BTS yang diambil dari ucapannya di UNICEF. UNICEF ni stands for United Nations Children's Fund, merupakan badan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang memberi bantuan kemanusiaan dan perkembangan kepada kanak-kanak di seluruh dunia. Maybe I made a mistake yesterday, but yesterday's me is still me. Today, I am who I am with all of my faults and my mistakes. Tomorrow, I might be a tiny bit wiser, and that will be me too. Next. Last but not least, kami nak kongsi satu lagu dari diorang. Kira macam comfort song untuk mereka yang tengah struggle dalam hidup ni, yang bertajuk Magic Shop. Korang boleh fokus kat lirik dia. Kami akan tunjukkan sehingga chorus yang pertama. Boleh dengar tak? Boleh. 내가 뭐랬어 이길 거랬잖아 믿지 못했어 이길 수 있을까 이 기적 아닌 기적을 우리가 만든 걸까 난 여기 있었고 네가 내게 다가와준 걸 I do believe galaxy 듣고
듣고 싶은 너의 멜로디 널 운하실 별들은 너의 하늘이 과연 어떻게 수놓지 날 절망 끝에 결국 내가 널 찾았음을 잊지마 넌 철벽 끝에 서있던 내 마지막 이유야 내가 날기 싫은 날 영영 사라지고 싶은 날 문을 하나 만들자 너의 맘속에 닿게 문을 열고 들어가면 이곳이 기다릴 거야 믿어도 괜찮아 널 위로해 줄 magic shot 따뜻한 찬잔을 마시며 서로의 술을 어느덧 보며 넌 괜찮을 거야 여기 magic shot So sorry I show you So sorry I show you So sorry I show you Show you Sekian daripada kami, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Hazira dan juga Rashidah Izzati. Jadi buka kepada sesi soal jawab. Okay, bagi mereka yang ada soalan, boleh teruskan soalan. Ajukan soalan kepada presenter. Waalaikumsalam. Contoh cara bersedih yang sihat. Secara general kan, kalau dalam Islam kita kena dekatkan diri kita. Contoh macam baru lepas break, so kita dekatkanlah diri kita dengan Allah semua ni. So kalau tak boleh juga, macam kita boleh jumpa kaunselor lah. Macam mana, macam cara-cara bersedih yang sihat ni kan. Terima kasih Intan. Untuk soalan lain. Saya nak tanya, apa kesan kepada klien yang menghadiri sesi dengan kaunselor yang tak bertauliah atau tak beretika? Pada pendapat saya dia akan jadi sama ada kalau kaunselor yang tak bertauliah tu ada study sikit-sikit pasal counselling, mungkin dia dapatlah orang yang mendapatkan perkhidmatan dia mungkin dapat jadi lebih baik, tapi kalau tak tu mungkin boleh jadikan keadaan lebih buruk lah. Baik, terima kasih. Okey, lagi bagi mereka yang belum bertanya soalan, boleh ajukan soalan. Assalamualaikum. Nak tanya, boleh tak kalau seorang kaunselor sekolah tu dia mengajar pelajar, contoh macam dia kaunselor tapi dia sama dia ajar macam subjek BM ke, subjek sains ke, boleh ke? Boleh je sebab banyak je cikgu yang ajar subjek lain. Macam madam saya sem lepas dia ajar subjek apa tak, account dengan subjek lagi satu. So boleh je sebab ada orang boleh handle banyak subjek, ajar macam dia memang pandai gila, so dia boleh ajarlah orang benda-benda lain. Okey, terima kasih. Saya Nur Ashikin, saya nak tanya macam mana kaunselor nak buat nak hilang rasa malu, nak buat klien tak malu untuk cerita masalah dekat kaunselor. Terima kasih. Macam tadi misalnya dia kata time nak
nak kembangkan macam nak buka cerita tu bukan terus direct. Terus start dari first ada pengenalan, lepas tu ada pertengahan dengan perakhiran kan. Berdasarkan pengalaman saya pernah pergi saya pernah dapatkan kaunseling time sekolah. Diorang semua yang boleh dipercayai lah. Yang senang kita nak faham macam diorang ni semua baik lah. Diorang ni lembut macam Miss Aina lembut ni kita semua kan. So dekat situ lah kita boleh macam okey lah kita boleh percaya lah kaunselor ni. So kita pun kalau takut diri sendiri boleh bawa kawan, ada sesi kelompok. So boleh lah kat situ. Okay, so macam tu. Terima kasih. Nak jawab soalan Firdaus ni, cari dia lah, tarik nafas dalam-dalam, istighfar banyak-banyak. Okey, soalan seterusnya. Salam. Macam tu lah kalau kita sedih kan. First thing first, kadang orang dia tak suka kita ni cakap tak apa, jangan, tak apa, after ni kita buat benda. Kadang orang tak suka, kadang orang suka dengar. So better first step macam okay dengar je apa dia nak luah, dengar. So kita masuk orang yang sedih tu macam at least dia lega lah, dia dapat luahkan rasa sedih dia tu dekat kawannya sendiri. Kalau kita, kawan tu kenalah orang yang betul, janganlah kawan yang backstab ke. Dia cari kawan yang betul. Kan dia cerita masalah ke orang pun, tu pun masalah lain pula kan. Untuk soalan Adrian Karina, boleh tak saya pass ke Miss? Boleh. Ada tak soalan lain? Ada lagi tak yang nak tanya soalan? Sebelum saya bantu Hazira dan juga Rashidah untuk jawab soalan-soalan yang awak semua kemukakan ni. Adakah? Tak ada dah rasanya Miss. Okey, tak ada Okey, bagi yang mana Sabah Sarawak yang dah nak buka puasa tu, boleh buka puasa. Jangan risau. Okay, soalan terakhir. Hazira dan juga Rashidah, boleh jawab tak? Soalan daripada Muhammad Firdaus di ruangan chat. Okey, benda ni sangat popular dekat sekarang ni. Lagi-lagi sekarang ni dengan online class. Bukanlah macam sekarang ni PKP. Kalau pelajar pula ada ODL. Lepas tu kadang ada business down semua tu kan. So ada banyak masalah. Tapi kan kita pun ada dengar berita pasal seorang pekerja, bukan pekerja, dia nak cari kerja yang dia bunuh diri dengan KSCC tu kan. So benda ni actually kalau kita ni kan bukan nak cakap apa tapi saya ni saya cakap ada agama sendiri. So benda tu first thing first. So kalau macam sedih juga, kalau boleh jangan fikirlah benda tu selalu. Macam mana cakap, cari benda yang kita suka tu. Cari hobi lah, contohnya kita start jahit.
kita suka baju, so kita start lah design baju and something yang boleh jauhkan kita daripada fikir-fikir nak bunuh diri and something like. Ya, memang betul. Nak fikir pasal benda bunuh diri semua ni memang betul-betul terjadi. Saya pun pernah rasa benda ni kan. So saya benda ni sebenarnya actually kena, kalau rasa teruk, kalau rasa betul-betul teruk, better jumpa psikiatris lah untuk dapatkan rawatan yang sepatutnya. Okay, baiklah, itu saja ke Hazira dan Rashidah? Ya, Miss. Okey, terima kasih kepada Hazira dan juga Rashidah. Okey, terima kasih sebab bagi penjelasan yang, bagi saya penerangan yang jelas dan juga huraian yang mantap. Dan yang saya ucapkan kepada Hazira dan juga Rashidah. Untuk saya explain lebih kepada tajuk ni, saya rasa Hazira dan juga Rashidah dah jelaskan dengan lebih mendalam. Okey, apa peranan kaunselor, apa ciri-ciri kaunselor. Jadi saya bantu kepada sesi soal jawab. Okey, antaranya berkaitan dengan soalan yang dikemukakan oleh Intan, dia tanya macam mana contoh cara bersedih yang sihat. Okey, masa kita bersedih ni, kita ada fasa-fasa yang kita lalui. Okey, pertama fasa kejutan. Okey, contoh kita menerima satu berita ataupun satu situasi, pertama sekali kita akan terkejut dulu. Okay, kejutan sebab benda tu merupakan satu yang kita tak expect akan berlaku. Yang kedua, di mana berlakunya fasa reaksi emosi. Macam mana kita nak reaction dengan situasi tu? Kita sedih ke, kita diam ke, kita menangis ke, kita rasa takut ke, itu terpulang kepada penerimaan kita. Okay, fasa yang ketiga ialah ingatan ataupun penerimaan. Sebagai contoh, katakan situasi yang awak hadapi kehilangan orang yang tersayang ataupun mungkin awak mengalami kecederaan. Okay, macam mana awak nak terima benda tu? Ada orang bila teringat je situasi tu ataupun kejadian tu, dia akan rasa sedih. Contoh tengok gambar mak ayah tak ada ke, adik-beradik tak ada, rasa sedih. Okay, itu fasa yang dialami, itu fasa bagaimana dia nak menerima keadaan tu. Kemudian yang fasa yang terakhirlah fasa keempat iaitu reorientasi. Di mana ini merupakan fasa terakhir, dia dah boleh menyesuaikan diri dalam situasi tersebut. Contoh katakanlah dia teringat kejadian yang tragis ataupun sedih dalam hidup dia, dia dah boleh handle dia punya emosi, dia punya reaction terhadap situasi tersebut. Okay, itu antara contoh-contoh, itu antara fasa-fasa yang dialami apabila seseorang mengalami kesedihan. Iaitu pertama tadi fasa kejutan, kedua fasa reaksi emosi, yang ketiga fasa penerimaan dan juga yang keempatlah fasa reorientasi. Okay, semasa berada dalam kesedihan ni, apa yang kita alami? Kadang-kadang kita tak perasan pun. Kita bayangkan, okay, bila sedih je menangis, bila sedih je muram, bila sedih je kecewa. Sebenarnya dalam bila kita bersedih tu, lain orang lain sedih dia tu. Ada orang sedih sebab memang sedih. Ada orang sedih sebab rasa bersalah. Ada orang sedih sebab rasa marah kan. Ada orang sedih sebab gembira. Jadi semasa awak sedih ni sebenarnya emosi yang mungkin ada dalam kesedihan awak rasa terkejut, awak rasa bingung, awak rasa bersalah, awak rasa penat, letih, awak rasa nak menangis, rasa nak menjerit. Okay, itu merupakan antara emosi-emosi yang berlaku semasa seseorang sedih. Jadi macam mana kita nak atasi sedih ni? Yang pertama, kita perlu cari sokongan. Sebab kita manusia ni memang Allah dah ciptakan perlukan antara satu sama lain. Kita tak boleh hidup seorang-seorang. Cari sokongan. Mungkin cari sokongan dengan ibu bapa, adik-beradik, kawan-kawan, kaunselor dan sebagainya. Cuba cari satu sokongan yang awak rasa awak boleh luahkan perasaan sedih awak tu. Kita kadang-kadang bila ada masalah ni, kita bukan nak penyelesaian on the spot. Kita nakkan ada orang yang boleh faham kita, ada orang yang boleh dengar luahan kita. Okey, yang kedua, apa yang lagi yang kita boleh buat? Okey, lakukan satu yang boleh membantu diri awak. Sebagai contoh, kalau kita tengah sedih tentang kehilangan seseorang yang kita sayangkan, okey, macam kita nak handle benda tu? Okey, jumpa dengan orang yang dekat dengan diri dia. Contoh kita hilang mak kan, okay, cerita dengan ayah, okay, apa perasaan kita. Sebabnya orang yang rapat dengan individu yang kita hilang ni, dia pun rasa apa yang kita rasa, dia pun sedih. So bila ada orang yang sedih, jumpa orang yang sedih, dia boleh berkongsi emosi tu, boleh berkongsi cerita tu. Okay, kemudian contoh lain, kalau awak sedih yang melampau sampai mengganggu emosi mental awak, okay, cari solution, jumpa kaunselor ataupun jumpa psikiatris kalau dah teruk sangat.
Kita kena jaga mental kita kena jaga kesihatan mental kita. Kalau masalah kesihatan fizikal kita nampak keluaran, dia luka, dia cedera. Tapi kalau masalah mental ni kita tak nampak. Dan kadang-kadang kita tak perasan tu. That's why bila awak rasa something wrong dengan diri awak rasa something wrong dengan mindset awak, try jumpa dengan seseorang yang pakar, contoh kaunselor ataupun psikiatris untuk diagnose apa sebenarnya yang awak hadapi, apa masalah yang awak hadapi, apa simptom-simptom ataupun masalah penyakit yang awak hadapi. Dan juga antara lain yang paling mudah sekali ialah pastikan dapat tidur yang cukup. Bila kita selalu terjaga ni tu yang selalu teringat. Sebab tu kita kena dapat tidur yang cukup. Bila kita tidur yang cukup, badan kita pun segar, jadi kita tak akan mudah teringat ataupun rasa lemah. Seterusnya soalan berkaitan apa kesan jumpa kaunselor yang tak bertauliah. Macam saya katakan tadi, kalau jumpa kaunselor yang tak bertauliah ataupun tak ada lesen ni, in case ada masalah ataupun isu berkaitan dengan perundangan, awak nak saman dia ke ataupun kaunselor tu buat masalah, awak nak saman dia ke, awak nak report dia ke, bila jumpa dengan kaunselor yang tak bertauliah ni, dia macam tak kuat sangat evidence tu. Report-report yang kaunselor tu buat tak boleh diguna pakai. Sebab apa? Dia tak ada lesen. Sebab tu kena jumpa kaunselor yang ada lesen. Kalau jumpa kaunselor yang ada lesen, report-report dia tu valid untuk undang-undang. Dia kata nak saman dia ke apa-apa isu berkaitan dengan perundangan. Macam mana nak kena pasti kaunselor tu ada lesen ke tak? Pertama, awak boleh tanya dia, ada lesen ke tak? Kalau dia ada lesen, dia boleh bagi nombor lesen dia. Sebab kita kaunselor yang berlesen ni ada nombor lesen. Macam awak ada nombor matrik kan? Macam kaunselor pun dia ada nombor dia. Then bila dia dah bagi nombor dia, nak double check. Pergi kat website lembaga kaunselor, check pula, masukkan nombor dia, awak tengok nama dia ada tak kat situ. Kalau nama kaunselor tu ada dalam laman web tu, maksudnya dia betul-betul ada lesen, betul-betul bertauliah. Itu cara dia. Dia tak boleh tipu lah, anda kata dia bagi nombor sebarang-sebarang kan. Lepas tu awak ambil nombor dia, awak check kat website tu, ada tak nombor tu. Kalau tak keluar nama dia, maksudnya dia tipu lah tu. Sebab tu kena double check. Janganlah jangan terima bulat-bulat. Dia bagi nombor, tak percaya. Dia dah bagi nombor tu, nak double check lagi confirm, pergi check kat website nombor tu. Ada wujud tak nama dia. Seterusnya, boleh ke kaunselor ajar subjek? Kalau untuk kaunselor sekolah kan, sepatutnya kalau mengikut kepada perkeliling ataupun etika, kaunselor tak boleh mengajar kelas. Tak boleh mengajar subjek. Sebab apa? Sebab fokus kaunselor ialah membantu pelajar dalam isu-isu berkaitan dengan bimbingan, berkaitan dengan kaunseling. Sebab tu kita tak boleh ajar kelas. Tapi memandangkan kadang-kadang kat sekolah tu tak cukup cikgu. Tak ada cikgu yang boleh ajar subjek tu. Kemudian kebetulan pula kaunselor tu ada kepakaran ataupun pengetahuan berkaitan dengan subjek tu. Jadi kaunselor diberikan tugas untuk mengajar subjek. Itu bergantung kepada kaunselor tu lah, dia nak terima ataupun tidak. Seterusnya, macam mana nak buat klien tu tak malu cerita dekat kaunselor. Macam tadi saya ada bagi tahu yang kita kaunseling ada prosedur, ada tata cara dia, tak terus jump into problem dia kan. Macam mana nak pastikan klien tu tak malu? Antaranya ialah kita kaunselor bina repo, bina hubungan mesra, tanyalah latar belakang dia, buat ujian dengan dia, buat terapi dengan dia, buat aktiviti. Supaya dia tak adalah terus datang nak cerita-cerita macam tu. Kemudian untuk soalan-soalan kat chat ni, contoh macam Firdaus kata, cara nak bendung diri dari perasaan sedih melampau walaupun hanya bersedih atas sebab yang kecil seperti kala ML. Kita manusia ni memang ada emosi gembira, sedih, kecewa, marah, geram. Jadi jangan rasa teruk kalau anda kata, sedihnya kan, beratnya masalah ni. Sebab lain orang, lain penerimaan masalah dia. Bagi kita benda kala ML tu kecil je. Tapi bagi orang yang memang follow ataupun hardcore dengan game online kan, bagi dia kekalahan tu satu yang besar. So kita kena terima lah, kita kena jangan judge dia macam benda kecil kot macam tu kan. Kita kena terima yang setiap orang ada masalah yang berbeza, setiap orang ada penerimaan yang berbeza terhadap masalah dia. So normal lah kalau dia nak sedih, it's okay, sedih-sedih, tak ada masalah. Cuma yang tak normal tu bila dia melampau-lampau sampai nak pukul orang ke, nak pecahkan barang, nak bunuh diri. Itu dah tak normal lah, tu perlukan bantuan. Sebab tu kalau kita nak bersedih boleh, cuma jangan berlebih-lebih. Kemudian macam mana nak redakan kesedihan seseorang, contoh kawan kita. Macam mana kita nak redakan kawan kita punya masalah kan? Selalunya kawan-kawan ataupun orang ni yang ada masalah, dia nak jumpa seseorang yang dia boleh bagi support.
Macam saya katakan tadi, kita perlukan sokongan. Okay, once bila kawan-kawan ataupun orang lain ada share masalah kita, share cerita dengan kita, pertama sekali kita kena jadi pendengar yang baik. Okay, jangan di tengah cerita kita respon terus. Engkau ni kenapa sedih? Engkau ni masalah kecil macam tu. Dengar je, kita dengar je apa yang nak cerita. Tak kisahlah benda tu remeh-temeh atau benda tu memang berat. Kita dengar je sebab orang ada masalah ni bila dia cerita kat orang lain, separuh daripada masalah dia tu dah selesai. Sebab apa? Sebab dia tahu ada orang yang faham diri dia, ada orang yang boleh dengar masalah dia. Kalau tak nanti dia akan rasa dia lonely macam siapa faham dia kat dunia ni. End up nanti dia rasa nak bunuh diri. Sebab tu kalau kita ada jumpa orang yang masalah kepada dia share dengan kita, cuba jadi pendengar yang baik. Kedua, kita jangan jadi seorang yang judgemental, iaitu kita menilai. Dia kata, masalah ni remeh, masalah dia tak logik, masalah dia entah apa-apa kan. Kita jangan judge. Sebab lain orang, lain cara dia terima masalah tu. Contoh, kawan kita, katakanlah kawan kita baru putus cinta kan, okay, bagi mereka single-single ni kata, pulang kau siapa suruh bercinta, pulang kau siapa, kita terus judge dia. Kita tak boleh macam tu, kita kena terima, okay, itu mungkin cara dia kan, okay, kita dengar, okay. Kemudian bantu dia apa yang boleh. Contoh dia minta pendapat apa-apa yang kita rasa kita boleh bantu. Kalau rasa tak boleh bantu, jangan mandai-mandai pula. Cuba cari solution, mungkin buat research ataupun jumpa dengan kaunselor. Okay, kemudian cara blessing ke tak, saya dah beritahu tadi. Okay, last soalan, okay, bagaimana elakkan rasa down yang melampau sehingga dapat membawa diri untuk bunuh diri. Okay, untuk rasa down ni biasa. Kita manusia ni hidup umpama roda. Kadang-kadang kat atas, kadang-kadang kat bawah. Kadang-kadang gembira, kadang-kadang sedih. Itu normal. Okay, cumanya bila kita berada dalam keadaan yang rasa down yang melampau, okay, macam mana kita nak handle diri kita? Yang pertama sekali, kita kena mindset kita. Bila mindset kita positif, emosi kita positif, tindakan kita pun positif. Tapi kalau mindset kita negatif, maka emosi kita pun akan negatif dan tindakan kita akan negatif. Sebagai contoh, katakanlah awak tengah hadapi masalah, katakanlah pointer Sam ni teruk. Okay. Sam ni pointer 1 pointer lebih kan, teruk sangat kan. Okay, macam mana nak positifkan diri ni? Macam mana nak ubah mindset? Pertama, awak kata, okay, tak apa, Sam ni aku teruk, Sam depan dan seterusnya ada lagi. Sebab awak ni baru tahun 1 kan, okay, untuk seterusnya ada lagi. Okay, jadi apa yang perlu mindset? Pertama, okay, cuba cari kat mana silap ni. Cara belajar ke, cara urus diri ke, cara jawab exam ke, keberkatan ke, check balik kat mana salah awak ni. Kemudian bila dah ubah mindset yang awak percaya awak boleh improvekan diri, barulah emosi awak stabil. Awak yakin yang sebenarnya aku boleh berjaya untuk orang lain. Tak adalah awak meratap 24 jam. Kemudian tindakan apa yang awak buat? Awak mula susun jadual, mula cari teknik belajar betul, macam tu. Sebab tu pentingnya mindset yang positif. Tapi kalau mindset awak tak betul, negatif, awak rasa macam Sam ni 1 pointer 1 ting je, lepas tu habislah Sam depan aku pun 1 sampai habis, mungkin aku tak grad, mungkin aku habis belajar macam tu je. Bila mindset awak dah tak betul, emosi awak akan sedih, risau, kecewa. Apa tindakan awak? Tindakan awak apa? Tak nak belajar, nak berhenti belajar. Sebab tu pentingnya mindset ni. Kadang-kadang orang macam pandang remeh tau. Sebab tu perlunya ubah mindset tu ke arah yang lebih positif. Kemudian yang kedua, cari sokongan. Apa-apa pun kita perlukan sokongan. Ikut awak lah, sokongan awak keluarga ke, sokongan awak kawan-kawan ke, sokongan awak macam contoh tadi yang minat Korea kan. Awak rasa benda tu boleh bagi positive effect kat diri awak, is okay, teruskan, tak ada masalah. Alright. So Firdaus, andai kata alami rasa down yang melampau ni, pertama tadi saya kata ubah mindset, cuba cari yang positif, kemudian dapatkan support sistem yang boleh bantu diri awak. Tak kisahlah family ke, kawan-kawan ke, muzik ke, lukisan ke, cari something yang boleh improvekan ataupun bantu diri awak. Boleh? Boleh Firdaus? Boleh Miss, boleh Miss. Alright. Okay, so saya dah cuba jawab persoalan-persoalan yang semua ajukan. Saya ucapkan terima kasih kepada presenter hari ini, dua grup iaitu prinsip dan falsafah kaunseling dan juga ciri-ciri dan peranan kaunseling efektif. InsyaAllah minggu depan kita tak ada kelas. Sebab minggu depan tak ada kelas ke? Betul. Sebabnya awak semua nak balik kan? Betul tak? Ke ada kelas minggu depan? Tak ada. Ha? Tak ada Miss, tak ada.
Tak ada kan? Okey. So minggu depan tak ada kelas. Kemudian terus akan menyambut perayaan Aidilfitri. So untuk last ni sebelum kita jumpa balik semula lepas raya nanti, saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Andai kata ada tersalah, tersilap pada mana, mohon diampunkan. Dan saya dah ampunkan atau memaafkan semua. Alhamdulillah semua baik-baik. So kita boleh tamatkan kelas kita, memandangkan dah nak buka puasa. Selamat berpuasa, selamat berbuka puasa, selamat bertarawih, selamat beribadah. InsyaAllah jumpa lagi pada 25 Mei. Betul tak? Minggu ke-8. Sebab awak minggu depan dah nak midterm kan? Ya, betul. Okay, so itu sahaja untuk hari ni. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you, Miss. Selamat berbuka, Miss. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Thank you, Miss.